Okay, so basically sesi Sembang Sihat ni kita share pasal tips-tips kesihatan. Alright, so pada pagi ni insyaAllah saya just nak kongsi pasal konsep 21 days the power of 21 days. So 21 days ni maknanya ini adalah tempoh atau bilangan hari yang diperlukan untuk kita ubah satu-satu tabiat. So sebab itu hari ni saya share tajuk tu 21 days change your habits, change your life. So sebenarnya apa yang kita buat hari-hari itu adalah perkara yang kita buat yang menjadi lumrah kehidupan kita hari-hari. Apa yang kita buat hari-hari itu kebanyakannya adalah automatik. Pukul berapa kita bangun, lepas kita bangun kita buat apa kan. Sebenarnya itu dah jadi rutin. Kemudian sebenarnya apa yang kita makan, apa yang kita minum, sebenarnya itu adalah tabiat harian kita. Dan ini sebenarnya yang akan membentuk kesan kesihatan kepada tubuh badan kita. Sebab tabiat harian kita ni dia akan mempengaruhi lah keadaan kesihatan kita, mungkin bukan sekarang tapi 10 tahun akan datang. Sebab itu sangat mudah kalau kita tengok keadaan kesihatan kita hari ni, kita look back. Apakah tabiat yang kita buat selama kita hidup sebelum ni. So tabiat lama kita akan mempengaruhi kehidupan kita hari ni. So saya hari ni just nak fokus tentang tabiat pemakanan. So ini saya tunjuk gambar ni, yang gambar cheeseburger ni. Ada siapa dekat luar sana yang minat cheeseburger? Oh, ramai. Ramai. Cikgu minat cheeseburger. Okay, especially masa PKP hari tu kan, ramai orang berniaga online. Kalau kami kat KL ni macam-macam you boleh order. Masya Allah, tabarakallah. Terlalu banyak pilihan yang ada. Makanan-makanan macam ni memang sangat banyak. Ada antara kita memang inilah makanan rujinya, hari-hari makan. Especially generasi muda lah. Generasi muda. Dan biasanya kita tak salahkan mereka sebab makanan macam ni, pertama dia sedap, nampak pun menarik. Tengok cheese yang meleleh tu. Siapa yang suka tu memang sukalah. Dia mudah, harga patut dan tak payah susah. Order je dah sampai kat rumah. Ada dah motor horn, pimpin dah sampai makanan. So bayangkan kalau kata inilah tabiat pemakanan kita. Jadi tabiat pemakanan yang macam ini sebenarnya tidak sihat. Sebab itu kalau kata hari ini kita ada masalah berat badan ataupun masalah lemak berlebihan ataupun apa-apa masalah kesihatan seperti sembelit ke ataupun kencing manis ke, darah tinggi ke, ataupun ada masalah jantung ke, semua ni berpunca daripada tabiat kita sebelum ini. So salah satu punca masalah ni adalah datangnya daripada pengambilan makanan yang tinggi kalori, makanan yang kurang khasiat. Jadi bila benda ni dah jadi tabiat, dia susah nak ubah. Sebab itu bila kita cakap dengan orang tentang berubah, memang susah, tak dinafikan. Contohnya, tabiat minum air manis. Saya 10 tahun yang lalu memang tak boleh minum air kosong. Bagi setengah orang dia terkejut, air kosong tak boleh minum. Saya memang tak boleh. Paling kurang kena ada cordial, mesti ada perisa. Itu saya dulu. Tapi sekarang kita dah ubah tabiat tu, alhamdulillah. Air kosong tu adalah air kegemaran. Jadi untuk kita membuat apa-apa perubahan, kita kena tahu sebab kenapa kita nak sihat. Jadi alhamdulillah, tahniah. Saya tengok semua yang join sesi Sembang Sihat ni, semuanya biasanya ada keinginan nak jadi lebih sihat. Nak jadi lebih sihat. So bagi saya kongsi cerita saya. Saya buat keputusan untuk jadi lebih sihat kerana 10 tahun yang lalu pada usia 34, pukul 3 pagi saya kena serangan jantung. Pukul 3 pagi saya kena serangan jantung. So saya telah pergi ke hospital dan bila sampai dekat hospital, saya ingat lagi dekat pantai Hospital Bangsa ni, nurse tu tanya, cik ada history apa-apa tak, asma ke apa? So saya cakap saya ada asma. So dia kata apa? Ni asma ni. Saya cakap kat dia, ni bukan asma. Saya dah asma since darjah 4. Saya tahu kalau ni asma. Ni lain ni. So dia orang bawa saya masuk dekat emergency, terus buat ECG. So lepas buat ECG tu, doktor pun datang jumpa saya. Doktor datang jumpa saya, dia tengok result ECG tu. Dia mula-mula dia senyum-senyum. Sekali masa dia baca result ECG saya, dia wajah muka dia terus berubah. Berubah. Saya lagi jadi panik. Tengok kenapa dok? Kan? Doktor cakap apa? Tadi you ada attack lah. Saya waktu tu yang saya boleh fikir, saya ingat Elin dengan anak-anak je. Saya ingat Allah nak jemput dah. Sebab masa tu memang saya ada problem. Saya tak senam, saya tak jaga makan, berat badan berlebihan. Tapi apa yang jadi kepada saya hari itu,
sampai ke hari ini kesan dia sampai ke hari ni, kalau saya rasa dada saya tak sedap, saya dah fikir ni nak kena heart attack lagi ke. Saya dah jadi fobia. Sampai kan kadang-kadang kalau saya makan ke apa-apa, buat apa-apa aktiviti, tiba-tiba berpeluh kan, pun saya jadi takut dah. Saya risau. Sebab kita dah tahu dia punya simptom. Tanda-tanda awal mungkin nak kena heart attack. Jadi, so saya punya why, kenapa saya betul-betul nak jaga kesihatan, kenapa saya buat sembang sihat, kenapa saya share dengan orang pasal jaga kesihatan ni, sebab saya tak nak orang lalui apa yang saya lalui. Saya tak nak, sebab bagi saya ni satu masalah yang tak seronok kan. Bila kita rasa dada tak sedap, kita dah rasa fobia. Jadi itu saya punya why. Jadi kita semua kena cari kita punya why. Sebab bila nak berubah ni bukan senang. Why kita kena cukup kuat. Kan? Lebih-lebih lagi kita diduga dengan makanan-makanan yang sedap-sedap. Especially orang Malaysia. Semua makanan sedap. Jadi sekiranya kita nak berubah, kita cari kita punya why dan kita mulakan sekarang. Jangan mulakan esok. Kan? Kita kena mula sekarang. So apa yang kita perlu buat? Kita boleh cari tabiat-tabiat yang kita boleh ubah sikit-sikit. Sikit-sikit. Contohnya, saya masa mula dulu saya ubah. Pertama, saya tukar sarapan pagi saya. Yang kedua, saya start minum air kosong. Dan yang ketiga, saya start bersenam. So, ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Allah Ta'ala pun ada berfirman dalam surah Ar-Ra'd yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum itu sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. So, tak ada siapa boleh ubah kita. Orang boleh cakap, orang boleh share message, orang boleh bagi kita video, kita tengok. Kan? Tapi kalau tak ada benda yang terdetik dalam hati kita, apa pun tak jadi. Sebab itu semua orang dapat information yang sama, setuju? Tapi bukan semua orang buat tindakan yang sama. Kan, nampak tak? Yeah. Kita selalu, kan, kadang kita pergi surau, kita dengar kuliah. Semua orang dapat info yang sama. Contohnya ustaz kata, okey, kalau you buat solat sunat Qobliyah, Ba'diyah kan, 12 rakaat setiap hari, Allah bina syurga kat rumah. Tapi bukan semua kita boleh buat. Maklumat sama. Tapi bukan semua akan ambil tindakan, kan? So the time for change is up to you. Which direction kita pilih, kan? Contohnya kita nak pilih makanan yang sihat ataupun tak berapa sihat. Tak ada siapa paksa kita. Kita yang tentukan, kita yang pilih, kita yang tangan kita yang ambil makanan tu, kan? So apa yang kita boleh buat? Kita boleh start dengan mewujudkan tabiat baru, new habits. So new habits ni kalau kita nak betul-betul bentuk dia jadi habit yang baru, kita perlukan 21 hari. Ini bukan saya cakap, tapi ini apa yang telah dikaji oleh pakar psikologi. Dia orang dah buat research. Memang 21 hari ni kita boleh hot wire balik kita punya minda, kita punya rutin supaya dia jadi satu aktiviti yang baik untuk kita. So kita boleh rewire balik, configure balik pemakanan kita, aktiviti fizikal kita, cara kita berfikir. Sebenarnya semua tu kita boleh reprogram. Dalam buku Anthony Robbins, dia kata Awaken the Giant Within, dia kata apa? Kita ni creatures of habit. So kalau kata kita boleh ubah habit kita, benda lain semua kita boleh ubah. So the trick is, dia kata jangan nak kembali kepada habit yang lama. Itu yang jadi cabaran kita. Alright. So for things to change, you have to change. So siapa suka makan buah-buahan? Semua orang suka kot. Semua orang suka. Datin saya tahu memang favourite buah-buahan. Ini insyaAllah hari ni dah boleh keluar dah Datin untuk cari buah-buahan. InsyaAllah. Alright, all the fresh fruits. Masya Allah. Pagi tadi pun saya dekat Bangsa ni, Alhamdulillah dapat beli mangoes. Buah mangga. Dah lama dah tak dapat. Tadi dapat 3 biji. Cantik sangat buahnya. InsyaAllah. So cari buah-buahan. So for things to change, you have to change. Kan? Dan sebenarnya kenapa kita tunjuk makanan-makanan macam ni? Makanan-makanan macam ni dia punya positiveness sangat tinggi. Sebab itu kalau kita dengar orang-orang yang hebat-hebat ni bercakap, dia kata makanan ni sangat-sangat penting sebab kalau kita makan makanan yang tak baik, dia sebenarnya adalah toksin kepada badan. Toksin kepada badan. Sebab itu kalau kita punya kandungan badan tinggi toksin, memang mood kita low. Kita punya attitude lebih negatif. So makanan ni sangat-sangat mempengaruhi. So kita kena ubah dalam masa 21 hari. Yang selalu jadi cabaran adalah 365 hari punya perangai. Ini maknanya apa? 365 hari ni kita buat lebih kurang. Sebab kita kata apa? Tak apalah, hari ni je lah. Besok kita start balik. Pernah tak kita buat macam tu? Kan? Kita bagi shortcut untuk diri kita. Tak apalah, tomorrow I start.
So dia tak jadi macam tu. So ini apabila ini berlaku, so sepanjang tahun tak ada perubahan berlaku. So dia bukan masalah apa, tapi masalah dengan sikap kita. So bila kita banyak bagi excuses, results kita tak akan ada. Alright, so disiplin tu sangat-sangat tinggi. So berhati-hati kalau kata kita nak buat perubahan dengan kata-kata ni yang selalu bermain di minda kita. There are always this thought inside of our head kan. Dia selalu cakap kita tak apa kan. Tak sempat kau hari ni. Tak ada air kosong lah. Air manis ni aja ada kan. Kita pun minum kan. Kalau macam tu susah lah kan. Alright. So kalau kata kita selalu fikir macam tu, memang itu normal. Itu normal. Sebab apa? Sebab mind kita, brain kita, fungsi dia nak lindungi kita. Dia beritahu kita apa yang selesa, apa yang seronok. So bila kita nak berubah ni, dia jadi susah. Sebab kita kena step out of our comfort zone. Contohnya nak senam setiap pagi. Bukan senang. Contohnya kalau kata kita nak buat exercise, plank exercise. Dia basic je kan. Kita cakap everyday buat 1 minit. Masya Allah, bunyinya senang. Percayalah saya cakap, memang mencabar. Bunyi senang, 1 minit aja daripada 24 jam. Tapi sangat-sangat mencabar. Alright, so kita kena stay fokus 21 hari. Kalau kata kita nak buat perubahan, tabiat pemakanan, tabiat minum air kosong, apa saja tabiat. Kalau nak stay positive thinking, semua ni perlukan 21 hari. So